Syarikat-syarikat berkaitan kerajaan turut tidak terkecuali daripada terkena tempias ekonomi susulan pandemik COVID-19. Justru syarikat tersenarai juga perlu menetapkan pelan kemajuan dan pemulihan ekonomi mereka. Itu perkara yang akan disentuh Terengganu melalui lintas langsung dari studio RTM di sana. Kita bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Rashidi, silakan. Ya. Syarikat konglomerat Gegasi Partai Timur Terengganu Incorporated yang berhad Terengganu Inc. yakin masih mampu menjana keuntungan menerusi anak-anak syarikatnya walaupun keadaan ekonomi semasa dunia yang belum stabil ekoran COVID-19 sejak 2 tahun lalu. Tahun ini, Terengganu Inc. yang juga syarikat berkaitan kerajaan GLC berkait langsung bawah kerajaan negeri Terengganu telah pun menjana keuntungan 1.2 bilion ringgit dan menyasarkan keuntungan berjumlah 1.6 bilion ringgit pada tahun hadapan. Jelas Pengarah Eksekutif Terengganu Inc. Burhanuddin Hilmi Muhammad Elias Harun, sasaran keuntungan itu dijanakan anak-anak syarikat antaranya TDM Sdn Berhad, Eastern Pacific Industrial Corporation Berhad EPIC, Chicken Cottage dan Golden Pharos Berhad. Ia menerusi pelbagai ruang sumber penjanaan sektor ekonomi melibatkan bidang pertanian, makanan, perkhidmatan, pelancongan, petroleum dan gas. Macam kita berharap plantation kita lah dan oil and gas kita akan menyumbang lebih banyak income pada tahun hadapan lah. Pasal 20 dengan 21 ni dia banyak kekangan betul. Bila especially macam EPIC apa semua tu kan dia berkurangan dia punya pendapatan. So, kita berharaplah 2022 ni insya-Allah lah dengan PKP pun dah tak ada. Kalau ada pun mungkin kawalan yang agak minima ataupun SOP sahaja. Jadi kita nampak insya-Allah kita punya bisnes tu akan berkembang seperti sebelum PKP lah insya-Allah. Burhanuddin juga ditanya mengenai perkembangan terkini projek pembinaan hotel 12 tingkat bertaraf 3 bintang yang memiliki 100 bilik kendalian Terengganu Inc. di Pulau Poh, Pengkalan Gawi, Tasik Kenyir yang dimaklumkan sudah pun lebih 90% siap. Bergantung pada bila diberi untuk kita manage benda tu lah. Sepatutnya akhir tahun ni lah. Kalau kata akhir tahun dah ada, kita terus start. Kita dah ready dah. Cumanya bila benda tu belum siap, kita tak boleh nak keluarkan RFP tu lagi. Kalau kita mention by April ke boleh? By May? Saya rasa April, May lah. Dia akan ada, mungkin kita start. Mungkin water theme park boleh start dulu. So water theme park dah ada. Kita nak repair pun tak lama tu. Beliau memaklumkannya pada Majlis Ramah Mesra Terengganu Inc. bersama wakil media di Pulau Duyung, Kuala Terengganu. Sejak sempadan negeri mula dibuka 10 Oktober lalu, ramai memilih untuk berkunjung ke pusat-pusat pelancongan. Buktinya, 97% hotel, resort dan pusat penginapan di negeri ini hampir penuh setiap bulan. Tidak terkecuali pengusaha inap desa yang kini mampu menarik nafas lega setelah hampir setahun tidak beroperasi. Pengusaha inap desa Villa Padu Desa Zul Hisham Ayub menyifatkan tingkah laku masyarakat selepas tempoh PKP semakin berubah. Rata-rata pengunjung memilih inap desa untuk berkumpul bersama keluarga yang pastinya jauh daripada risiko penularan COVID-19. Menyedari hakikat itu, beliau sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri meningkatkan sektor pelancongan inap desa yang diterjemahkan semula menerusi percutian mewah. Justeru, kediaman kampung miliknya dinaik taraf dan dilengkapi dengan keselesaan moden untuk berdiri seiring dengan hotel 5 bintang. Kadang-kadang pelancong dia tidak mencari hotel. Dia datang sebagai keluarga. Dia mencari villa private yang boleh bersama keluarga dalam satu rumah. Dan dalam keadaan COVID dan juga PKP ini, perangai manusia dah bertukar. Bila behavior dah bertukar. Dia nak tempat yang ada private pool yang dia boleh berenang yang out of COVID danger. So, dia akan mencari private villa yang selesa untuk dia, yang dia boleh beriadah bersama keluarga, yang jauh daripada COVID. Mana you datang Terengganu ni untuk package 3 hari 2 malam tu memang boleh penuh lah dengan aktiviti, dengan makanan tradisional yang bagus, tempat tinggal yang selesa. Sementara itu, Pengarah Pelancongan Negeri Fadli Yusof menyambut baik usaha yang dijalankan pengusaha inap desa di negeri ini. Usaha itu wajar diambil untuk menyemarakkan industri pelancongan domestik sebagai persediaan sebelum kemasukan pelancong antarabangsa.
Kita dapati trend daripada pelancongan sekarang ini suka memilih tempat-tempat yang tidak mempunyai ramai pengunjung ataupun tempat yang sesak. Jadi pilihan kepada homestay merupakan salah satu tempat yang sesuai, yang mana kita tengok trend daripada pengunjung yang beralih kepada penginapan yang lebih selesa, yang mana tidak melibatkan kumpulan yang ramai. Jadi homestay ini adalah merupakan tempat yang terbaik. Menerusi belanjawan 2022, RM85 juta diperuntuk sebagai bantuan khas kepada 20,000 pengusaha pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya seluruh negara. Sebaik pelaksanaan fasa 4 Pelan Pemilihan Negara PPN bermula Oktober lalu, momentum program latihan pasukan rugby wanita Terengganu kini kembali memfokus persiapan ke pentas Tamasya Sukan Malaysia SUKMA tahun hadapan di Kuala Lumpur. Ini termasuk inisiatif Persatuan Rugby Negeri PRNT menjemput beberapa pasukan rugby wanita dari negeri-negeri lain turut berentap dalam perlawanan persahabatan. Terbaru, pasukan rugby wanita Kelantan menjadi negeri pertama menerima pelawaan tersebut. Menurut pengurus pasukan rugby wanita Terengganu, Encik Muhammad Amirul Mukminin Sulaiman, cabaran beraksi dalam keadaan cuaca yang ekstrim ketika ini menjadi satu kelebihan buat atlet-atlet dari negeri Pantai Timur yang menguji kudrat dan kekuatan mental masing-masing menghabiskan minit-minit perlawanan sepenuhnya. Bermain di musim monsun ni memberi kelebihanlah kepada pasukan Terengganu, terutamanya Terengganu, beraksi dengan keadaan padang yang becok dan memberi advantage lah untuk kita untuk untuk berlawanlah dalam situasi hujan di Malaysia ni. Pada aksi perlawanan persahabatan di Padang Stadium Rugby Tengku Muhammad Ismail ini, sebanyak 6 jatuhan try dan 4 tendangan conversion berjaya disempurnakan pasukan tuan rumah. Manakala 2 jatuhan try bagi pasukan pelawat yang bakal membuat penampilan pertama kali di SUKMA nanti dengan menyaksikan perlawanan tersebut berkesudahan 38 mata berbalas 10. Ini merupakan kelebihan dan satu kelemahan jugalah kerana cuaca kan kita tak boleh kawal, tapi kita selalu training dalam hujan. Tapi bila kita pergi game, kita dah boleh adapt dengan situasi macam tu. Tak ada apa sebab kita nak best kan, yang licin takutnya time game kita tu takut hujan ke. So bila best kita dapat best lah. Sukan rugby 7 sepasukan melibatkan pasukan wanita pertama kali dipertandingkan pada SUKMA Perak 2018 yang lalu. Pada tamasya tersebut, pasukan rugby wanita Sabah muncul juara, manakala pasukan rugby wanita Terengganu terkandas dalam saingan suku akhir di tangan Selangor. Berita rugby wanita itu tadi mengakhiri siaran langsung berita dari Terengganu kali ini. Kembali semula kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Terima kasih Syiri di atas perkembangan itu. Jumlah mangsa banjir di